Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, sesungguhnya ingat mengingat yang bermanfaat kepada mereka yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah pada malam ini kita sambung baca tafsir terjemahan Al-Quran ini dengan surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah ini surah yang ke-95 dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran, dan ayat surah ini diturunkan di Mekah, dan ada ahli tafsir berpendapat ianya diturunkan di Madinah. Baik, surah ini mengandungi 8 ayat sebagaimana yang kita baca, 8 ayat. Selain daripada surah Fatihah, Bismillah tidak dikira sebagai ayat. Dinamakan surah At-Tin, artinya buah tin. Secara jumhurnya diambil At-Tin ini sebagai buah tin. Dan ada perbahasan yang panjang mengenai At-Tin ini, insyaAllah kita akan tengok di ayat yang pertama. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Bersumpah. Ayat mula-mula tu Wat-tini. Bagi bawah. Ni di bagi bawah. Sebab waw itu waw dipanggil wawul qasam. Wawul qasam ini waw sumpah, bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah. Wat-tini, semua kita lah. Kita kalau kita bersumpah, wallahi, ada i kan? Tidak u, tidak a. Wallahi. Banyak lagi di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah. Wal fajri, kita jumpa ayat wal fajr, demi fajar. Kalau dalam terjemahan tafsir, dia terjemah dalam pimpinan Ar-Rahman ini ya, demi. Apabila ada wawul qasam, dia terjemah dengan demi. Itu sumpah. Dinamakan surah At-Tin kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan zaitun, juga dengan gunung Tursina dan negeri Mekah yang aman. Lapor tu Pak dia bersumpah, tin, zaitun, Tursina dan Mekah, tentang bagaimana ia mencipta manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Ia bersumpah. Sebab apa? Sebab nak ayat Allah Ta'ala ini menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya. Baik, itulah sebagai mukaddimah. Baik, ayat
Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kita baca dan kita terjemah lagu itulah paling mudah sekalinya. Dan tin dan zaitun ini mempunyai perbahasan yang panjang di kalangan ulama-ulama tafsir. Tetapi yang terbesarnya ialah artinya sebagaimana kita terjemah tadi, tin ialah buah tin, kita kenali itulah maksud dia. Dan zaitun, wa zaitun kita kenal itulah. Sebagai kesimpulan Yasin, kenapa dia bersumpah dengan tin dan zaitun ini, dan Allah Ta'ala tak bersumpah dengan sesuatu kecuali perkara itu perkara besar. Perkara itu perkara besar. Besar ke buah tin, besar ke buah zaitun? Tak besar. Kita nak pakai buah zaitun, bukan kata yang kita nak telah baik. Kalau yang balik membangga buah zaitun, apa nak pakai telah. Allah Ta'ala bersumpah dengan tin dan zaitun ini kerana khasiatnya. Dalam kitab-kitab tafsir ada disebut tentang khasiat-khasiatnya yang cukup besar sehingga kan Allah Ta'ala bersumpah dengan tin ini. Pendapat yang kedua, maksud tin ini adalah Masjid Nuh alaihi salam. Ada juga pendapat yang demikian, iaitu pendapat yang diriwayatkan Atiyah. Dan zaitun itu dinamakan zaitun, maksud zaitun itu ialah Baitul Maqdis. Dah kita pakai mula-mula tadi, buah tin ialah buah yang kita kenal lah, buah tin yang kita makan itu. Zaitun, buah zaitun apa inyok lah. Itu yang kita pakai. Tetapi tidak salah dengan pendapat-pendapat ulama yang lain, ulama-ulama tafsir bukan belak-belakan. Dia mengatakan bahawa tin itu ialah Masjid Nuh dan zaitun itu zaitun itu Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab dia ambil sempena dengan tempat ini, tempat yang di mana menjadi tempat subur kepada tanaman ini. Ada pendapat lain mengatakan bahawa Atin itu Masjidil Haram dan Masjidil Haram dan zaitun itu Masjidil Aqsa. Yang ini yang dibawakan oleh Abdullah pendapatnya. Ada juga pendapat yang keempat, Atin itu ialah masjid di Damsyik, Syria. Damsyik. Dan zaitun itu Baitul Maqdis. Ini pendapat Ka'am dan Qatadah dan Ibnu Zaid. Dan pendapat yang kelima mengenai Atin wa zaitun ini ialah annahuma jabalan. Kedua-dua ini adalah bukit. Maksud tin ini ialah bukit, iaitu tin itu bukit yang berada di Damsyik, dan zaitun itu bukit yang berada di Baitul Maqdis. Ini pendapat yang dibawa oleh Qatadah. Apa ni? Dia dibawa oleh Aqramah Qatadah. Dan pendapat yang kena, tin ini ialah Masjid Ashabul Kahfi. Zaitun pula Masjid Elia. Mana Masjid Elia ni? Dan yang ketujuh, Atin Jibalun ma baina Hulwan ila Hamazan. Bukit yang terletak di antara Hulwan dan Hamazan. Kita sudah tahu mana ni dah. Wa zaitun, dan zaitun itu Jibalun Bisyam, iaitu bukit yang terletak di Syam. Itulah pendapat-pendapat tafsir. Ulama-ulama tafsir mentafsirkan mengenai Atin wa zaitun. Dan kita cara mudahnya kita mengambil yang kita pegang. Sebab ulama-ulama cuba rangkumkan semua sekali, dia buat rumusan. Ada pimpinan Ar-Rahman, ulama-ulama kita buat rumusan. Cuba ambil yang mana yang paling ramai dipersetujui, maka ia adalah buah zaitun dan buah tin dan buah zaitun. Sebab bersandarkan kepada hadis. Bersandarkan kepada hadis, dan dia kata tin zaitun, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah
dikatakan makanan di dunia ini datangnya dari syurga, maka buah tindak zaitun lah buahnya. Besar tak besar dari segi fadilat, bagi kelebihan buah tindak zaitun ini. Tapi kalau buah zaitun, kalau orang balik daripada Mekah, kalau agak kita makan, kita tak makan. Memanglah lagu tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita cuba makan, maka lama kelamaan skandal tu kita boleh kata saja. Sebab apa begitu juga mula-mula dulu. Mula-mula makan, memang kita makan. Mula-mula kita jangan buat. Dengan rasa loyonya, dengan pahitnya. Tetapi setelah masa mula-mula apa makan buah zaitun ini, masa apa tingkat tenis orang balik Mekah, makanlah kita. Masa tu kita orang lagi makan kan lalu ikut jenela pahit lepas. Tapi apabila apa pergi ke masjid, kita makan, kita beli 2 kilo tu, tak sampai rumah boleh jalan makan habis kilo. Datang saja kita. Mana tak tahulah mandi kita orang kata sedap. Kita orang sedap, orang kata sedap mana tu. Tak jumpa dari sedap, tapi memanglah. Lagu tu lah buah zaitun, kata-kata kalau makan buah zaitun, sehingga kala ni kalau apa pergi ke Kuala Lumpur, ada kedai pergi Jabal Rawah ada jual, kita beli satu botol besar. Makan buah zaitun. Hak you. Jadi pak kita berada di Kuala Lumpur sikit, botol besar. Nak makan pun jadi saya. Sebab kita tahap gahi kan, daripada tak boleh makan kepada makan. Itulah khasiat buah zaitun, sehingga kan Allah Ta'ala sebut sebagai qasam ataupun sumpah di ayat yang pertama ini. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, waturi sini. Waturi tur satu kelima, sini satu kelima. Tapi di sini juga ada beberapa pendapat. Kalau kita baca terjemahan dia, dan Gunung Tursina. Kalau kita terjemah Gunung Tursina, maka tak ada perbahasan adalah empat pada tunya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Bukit Tursina ni ialah Gunung Tursina ini ialah tempat Nabi Musa bermunajat. Nabi Musa bermunajat situ. Tempatnya tinggi. Alhamdulillah di Tursina sempat naik 2 kali. Di Gunung Tursina ini sempat naik 2 kali di puncak tempat Nabi Musa bermunajat. Masa belajar dulu lah. Baik, di kalangan ulama tafsir ada pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata faktu risinina. Dia ada 2 perbahasan situ. Satu tu risinina, tu satu, sinina tu satu. Tu aku arti tu faktur wa jabal, iaitu bukit, gunung lah. Wa fihi qaulan, kata ulama tafsir Ibn Jauzi kata ada 2 pendapat sini. Ahaduhuma annahu jabalu alladzi kana nama Allah Musa alaihi salam, iaitu bukit yang Allah Taala wa kallamahu Allah Musa, yang dia dikatakan bercakap dengan Nabi Musa tu. Itu di Bukit Tursina. Nabi Musa minta tengok Allah Taala, kemudian Allah Taala suruh tengok kepada bukit tu kan. Peristiwa itu. Ini berlaku di Tursina. Yang kedua, annahu jabalu bisyam, iaitu bahawa bukit ini ialah Tur ini ialah bukit di Syam. 2 pendapat, tapi yang masyhurnya kita Tursina. Kita sebut Bukit Tursina, Arab sebut Turisaina. Kalau doyak nak pergi melawat di Bukit Tursina, aina Jabal Tursina, Arab tak faham Tursina. Ya Turisaina. Adapun sebab dia Saina, sini tu bukit dah tadi. Sini itu apa? Ada pendapat bermacam-macam. Pendapat mengatakan ianya sini itu dengan mana Al-Mubarak, bukit yang berkat ataupun bukit yang sangat cantik, indah. Kenapa? Kerana dikatakan bukit itu bukit berkat, bukit yang indah, kerana
dia dipenuhi dengan pokok-pokok yang berbuah. Pokok-pokok berbuah iaitu pokok zaitun lah. Kalau di Tursina, setakat amal tahunya ialah kan banyak pokok zaitun. Bukan di Bukit Tursina, tempat jalan yang bagi ke Tursina tu pokok zaitun. Kawasan Arafah itu banyak pokok zaitun. Dan ada pendapat lain lagi, dan Tur tadi dengan mana gunung. Dan satu, yang kedua, sini nama pokok. Nama pokok yang berada di sekitar di sekitar gunung tadi itu. Nama pokok. Sini ialah nama pokok. Jadi kita boleh terima belakang. Sebab itulah Arab menyebut kullu jabalin fihi syajar musmir. Setiap bukit yang ada pokok yang berbuah dipanggil sini. Sini. Setiap bukit yang ada pokok yang jenis berbuah dipanggil sini. Tu di sini. Kita baca watini wa zaitun wa turisi dan tak tahulah makna sampai kau begitu banyak dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir. Baik, ayat yang ketiga, insya-Allah kita dah ambil 8 ayat ni. Ambil ayat baru ni surah Al-Alaq baru ni. 8 ayat dah ambil dah. Wa hadzal baladil amin, serta negeri dalam golongan Dewan Mekah yang aman ini. Wa hadzal balad, maksudnya hadzal balad ini ialah negeri Mekah. Jadi dia bersumpah dengan zaitun, Tursina dan Mekah. Inilah yang dikatakan di Muqaddimah surah At-Tin yang dibuat oleh terjemahan ini pun dia sebut dah benda tu. Ini dah ayat terjemahan kita ni pimpinan Ar-Rahman tu. Memang comel ulama kita buat rumusan, dia merangkumi semua tafsir, dia ambil dia rangkum jadi satu ringkasan yang cukup comel. Wa hadzal baladil amin yakni Makkah. Kenapa dia dipanggil Al-Amin, Baladil Amin? Sebab dia aman daripada ketakutan. Mekah aman daripada ketakutan. Bila? Semasa jahiliyah selamat duduk Mekah. Lebih-lebih lagi masa Islam duduk Mekah. Duduk Mekah. Selamat lah. Itulah empat yang Allah Ta'ala sebut sebagai qasam. 4 perkara sebut: At-Tin, wa zaitun, Tursina, Mekah. 4 perkara qasam. Gapo kita buat di nak ayat yang sampai 4 perkara ni qasam duduk depan ni. Penting nak tu. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ayat. Dia ayat sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini benda besar nak ayat. Benda besar nak ayatnya. Allah Taala ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya. Itu benda besar yang nak disebut tadi. Baik, kalau kita tengok kepada pentafsiran, apa maksud khalaqnal insana? Insan itu siapa dia? Insan itu siapa dia? Kita terjemah tadi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Di sana ada terdapat beberapa pendapat ulama yang dimaksudkan dengan al-muradu bil insan. Yang dimaksudkan insan dalam khalaqnal insana. Ada pendapat bahawa ia adalah Kaldah bin Usayyad. Ada yang berkata Al-Walid bin Mughirah. Ada yang mengatakan Abu Jahal bin Hisham. Ada gambar-gambar tu kan kita kenal ada Abu Jahal.
orang hebat orang tebak. Ada yang mengatakan yang kelima ialah ismu jinsi. Ismu jinsi ni manusia. Apabila Allah Ta'ala sebut manusia, iaitu nama jenis manusia itu sendiri. Manusia lah, tidak nama individu dah. Dan inilah pendapat besar. Kata pengarang kitab Ibn Jauzi ni, dia kata wa hadha madhhabun katsirun minal mufassirin. Inilah mazhab pegangan majoriti daripada orang ahli tafsir, iaitu maksud insan sini ialah manusia semua sekali, start daripada Nabi Adam sampai kita. Dan ada setengah-setengah tafsir yang berjumpa iaitu dimaksudkan dengan Nabi Adam, tapi kita pegang bahawa ialah sebagaimana jumhur tafsir kata bahawa ia adalah insan ini ialah manusia, manusia. Baik, laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita jumpa dah baru ni dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq baru ni kita jumpa kejadian manusia 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk seketul darah, 40 hari dalam bentuk seketul daging, maka ditiupkan ruh. Mana domain penciptaan. Kita jumpa dalam surah Al-Alaq baru ni. Allah Ta'ala kata dia ciptakan manusia. Allah Ta'ala kata dia ciptakan segala makhluk. Kemudian Allah Ta'ala ayat pula secara khusus ciptakan pula manusia dengan cara terperinci. Ini adalah satu kemuliaan. Sini manusia ni ayat pula. Ada pula. Laqad khalaqnal insana, telah menciptakan manusia. Lagu mana? Fi ahsani taqwim, dalam sebentuk yang paling baik, paling comel, bentuk yang bandinglah kita banding dengan makhluk-makhluk lain, hebat manusia. Kamu dah sebut dulu bahawa manusia ini Allah Ta'ala buat terdiri daripada dua unsur utama, unsur syafaf dan unsur kasif. Daripada unsur kasif itu unsur-unsur air, unsur-unsur tanah ada pada manusia. Mulia manusia. Unsur kasif, unsur syafaf terdiri daripada ruh, terdiri daripada hati nurani, dan daripada unsur syafaf ini berpecah pula kepada empat. Kita telah cerita dulu kejadian manusia. Berbeza dengan unsur malaikat, berbeza dengan unsur binatang, berbeza dengan unsur tumbuh-tumbuhan. Sebab itulah tuan-tuan, apabila pada semua sekali makhluk ini Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni kelebihan apa? Kita ni manusia, kalau nak banding dengan malaikat, di segi ibadat tentu banyak malaikat. Kuat ibadat. La ya'sun Allah, malaikat ni. Hak jaga neraka ni, shidadun la ya'sun Allah. Giladun shidadun la ya'sun Allah. Sifat kepada zabaniyah. Bengihnya, bekenya tidak pernah ingkar perintah Allah. Kuat dia amal ibadat. Banding dengan kita, kadang-kadang kita ni lalai, kita cuai, kita tidur. Malaikat tak tidur. Berapa manusia tinggi pada malaikat? Sebab manusia tidak ada nafsu. Apa arti nafsu? Nafsu adalah unsur binatang. Nafsu adalah unsur yang ada pada binatang. Sebab tu apabila binatang diberi nafsu, tidak diberi akal, tengah jalan pun dia bukan khasih. Sebab apa? Sebab dia ada nafsu dan dia tidak akal, dia dikawal oleh akal. Kita diberi nafsu, maka perani akal lah. Boleh kawal tak kawal? Kalau orang kat tengah jalan serupa, ada nafsu, ada akal pun serupa, teruk lagi kan? Melembu badan lah yang bukan tengah jalan pun dia tak ada akal.
Tapi manusia ni ada nafsu, diberi akal. Beza dengan malaikat. Malaikat dia bolehlah buat amal ibadat semua. Sebab apa? Sebab dia tak ada nafsu. Godaan nafsu itu tak ada. Kita boleh. Dalam keadaan kita ada nafsu ini, ada kemahuan makan begitu tinggi, nafsu kepada perempuan begitu tinggi, nafsu kepada harta begitu tinggi, tapi masih kita boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Hebat. Ini ketinggian manusia, tuan-tuan. Baik, kita kembali kepada tafsir kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa ahsani taqwim ini ialah rupa pakai yang comel. Memang comel pun. Tengok lalu hidup kita lubang kuali atas kuali bawah. Kalau lah lubang hidup kita kuali atas lagu mana? Kalau lagi hujan. Kita tengok gini ya, nilai bulu mata kita. Bulu mata, kita kata benda tak ada apa-apa, kita rasa bulu mata. Tapi kalau tak ada bulu mata lagu mana? Ikut nak masuk bagai-bagai teruban. Tak ada automatik. Dengan adanya bulu mata, benda tak ada nak masuk tepung bulu mata, secara automatik mata kita tertutup. Comel tak comel kejadian, Allah Ta'ala buat tangan kita tak sama panjang. Kalau Allah Ta'ala buat tangan kita sebesar ibu jari belakang, nak korek hidung buat. Contohlah tu. Tak. Hebat tak hebat kejadian Allah Ta'ala, ibu jari seluruh manusia ni tak seluruh orang jari. Itulah hebatnya, indahnya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejadian Allah Ta'ala buat manusia ini. Dan ada pendapat mengatakan bahawa yang dikatakan ahsani taqwim ini ialah Allah Ta'ala membuat manusia ni remaja, gagah. Kita kan remaja, gagah, kita melalui ini. Apa dia nak layak masa gagah? Pendapat ulama tafsir kata ada masa remaja gagah sebab nak kaitkan dengan ayat yang selepas pada ni. Ini tuan-tuan, baik. Pegangan kita ialah ahsani taqwim ini sebaik-baik kejadian. Paling sempurna, makhluk yang paling comel Allah Ta'ala buat manusia. Makhluk yang paling sempurna Allah Ta'ala buat manusia. Manusia Allah Ta'ala buat paling comel, paling sempurna, paling banyak diberi nikmat. Cuba bandingkan nikmat kepada manusia. Dia kata hebat hingga banyaknya nikmat kepada manusia. Seluruh yang ada di bumi ini Allah Ta'ala sedia manusia, pada manusia. Minyak Allah Ta'ala sedia untuk siapa? Minyak yang ada di perut bumi ini Allah Ta'ala sedia untuk siapa? Untuk kita. Ikan yang berada di lautan Allah Ta'ala sedia untuk siapa? Untuk kita. Udara yang berada di udara Allah Ta'ala sedia untuk kita. Semua sekali benda yang Allah Ta'ala buat untuk kita. Bahkan binatang yang hidup ini, lembu ni hidup, dia terpaksa bertaruh nyawa, kita sembelih dia untuk siapa? Untuk manusia. Disembelih. Sebab tu Islam buat lembu, sebab itu nak makan dia dengan cara Islam ajar cara sembelih, dengan cara yang tidak menzalimi untuk manusia. Lembu mengorbankan nyawa dia untuk manusia. Ikan mengorbankan nyawa dia untuk manusia. Semua untuk manusia. Itu ayatnya sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Baik, kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling comel, lengkap, sempurna. Kemudian ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin, kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia serendah-rendahnya peringkat orang-orang yang rendah. Ayatnya dua. Banyak pendapat tafsir dia cuba bawa kita sini. Summa radadnahu asfala safilin, soalnya orang yang gagah dulu kan. Sempurna yang dikatakan sempurna, ada ulama tafsir mengatakan sempurna itu gagah, kuat, tapi sampai masa tengok dia akan jadi lemah. Maksud sini asfala safili ialah ila arzalil umur,
Iaitu apabila umur dia tua nyanyuk. Tua nyanyuk tak kena dah kuih dengan tai ayam. Tak kena dah. Nak rayaknya mereka tua. Dan ada ulama mentafsirkan bahawa kalaulah segala nikmat ini tidak digunakan dengan baik, atas dunia ni Allah Ta'ala bagi nikmat yang banyak, kemudian dia tak guna nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, summa radadnahu asfala safilin, aku lepas dia dalam neraka. Aku lepas dia dalam neraka. Ini balasan bagi orang yang menyalahgunakan nikmat, tak dengar kata nasihat daripada Nabi, tak dengar ajaran daripada Quran, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Itulah maksud asfala safilin, maksudnya hina lah. Kalau hidup atas dunia pun hina, di akhirat pun hina. Illal ladina amanu wa amilu illal ladina amanu wa amilus solihat. Ayat yang kena ni kalau yang lain pun dengan molek juga, orang dengan molek lagi, sebab dia ada wakil di sini. Ada wakilan. Illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang lagu ni tidak asfala safili. Orang lagu ni dia tua tidak hina. Akhirat esok tak lepas dalam neraka. Amun roja balik apa? Tua tak hina. Apa maksud tua tak hina? Tua tapi tidak hina. Walaupun dia hanya tak hina. Tak ada ahli tafsir kata, orang ni kata wakilah ni, orang yang sampai umur tua, sampai dia nyanyo, tukar nama anak, nak semaya pun tak erti, orang lagu ni tarah dia kan. Allah Ta'ala beri pahala sebagaimana masa dia muda. Sekiranya masa muda dia ahli solat, sekiranya masa muda dia orang yang jenis suka puasa, sekiranya masa muda dia ni orang bagi sedekah, maka walaupun dia nyanyo, pahala tu tetap jalan. Ini tuan-tuan. Maksud illal ladina amanu wa amilus solihat. Orang yang masa muda dia beramal soleh, orang yang masa muda dia taat kepada Allah, walaupun dia tua tak boleh nak buat yang amal ibadat dah, tetap Allah Ta'ala beri pahala. So, yang kedua, kalau dia mati, Allah Ta'ala perintahkan dua malaikat. Allah Ta'ala perintahkan dua malaikat pergi di kubur dia, buat amal untuk pihak si mati itu. Dan Allah Ta'ala bagi ganjaran hak malaikat buat tu kepada si mati itu. Apa pengajaran tuan-tuan kita boleh ambil sini? Pentingnya masa muda ini diisi dengan amanu wa amilus solihat. Pentingnya masa muda ni diisi, masa kita gagah ni diisi dengan amal soleh. Sebab lepas ni kalau kita tua nyanyuk pun boleh pahala amal soleh juga. Sebagaimana masa kita muda, kita mati pun Allah Ta'ala beri pahala juga lagi sebagaimana amal soleh dia buat dulu, iaitu dengan cara hantar dua malaikat buat ibadat bagi pihak kita. Ini ada dalam tafsir tuan-tuan. Ada nasnya ada, cuma nak cari tu lambat lah nak cari. Dia muka dia tulis kecil. Mau tafsir dia ada. Tapi nak yang rumusnya lagu tu. Jadi kunci pegangan kepada kita ni tuan-tuan, lagu mana kalau kita punya masa muda kita ni ahli masjid, kita tua kita sudah kursi lah tuan. Kita tak boleh mari dah masjid, tak boleh nak gerak mari masjid, tapi masa muda kita ahli masjid, pahala tetap. Kalau tak ada, kalau tak ada kaya, tak kurang sikit abuk pun dia beri ganjaran. Penting. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ni. Setelah dia cerita bahawa manusia dijadi dengan sebaik-baik ciptaan, kalau tak bersyukur akan jadi hina, kecuali orang beriman dan amal soleh. Tak
tak hina orang beriman dan amal soleh sebab Allah Taala bagi pahala lagi. Ini maksudnya. Ini yang berkata ayat yang kena ni, ayat yang kena dengan molek-molek bahawa dia jadi benda kita boleh buat balik benda gila dan benda ni jadi pendorong kepada kita untuk buat amal. Oh, lagu tu masa muda. Lagu tu masa muda. Ya, memang mahal masa muda ini. Ni ada ni pendapat ada tafsir yang bernama Nakhai dalam tafsir Zadul Masir karangan Ibnu Jauzi. Dia kata idza balagal mu'min minal kibar ma ya'jizu 'anil amali kutiba lahu ma kana ya'mal. Apabila sampainya seseorang mukmin, idza balagal mu'min, apabila seseorang mukmin sampai tingkat minal kibar daripada orang tua. Orang mukmin apabila dia tua, ma ya'jazu 'anil amal, menyebabkan dia tak boleh nak buat amal dah. Kutiba lahu, ditulis baginya maka na ya'mal, apa yang dia tulis, apa yang dia buat sebelum pada. Lagu mana perangai dia sebelum pada? Kebetulan sila ini kena atas tu selalu Allah Taala bagi. Jadi ayatnya nas jelas sekali tuan-tuan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebab itulah tuan-tuan, falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Pahala lagu mana tidak putus-putus ni? Kita tak faham bahasa. Kita tak faham istilah pahala yang tidak putus-putus. Oh, kononnya walaupun kita masa tua tak ingat gapo nyanyo, pahala mari tak putus-putus. Allah Taala bagi tak? Tengok nampak tadi. Pahala tadi yang tidak putus-putus. Tua pun mati pun pahala tak putus-putus. Yakni orang-orang yang beriman yang semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal yang soleh, bila mereka tua nyanyuk tak dapat buat lagi demikian, maka Tuhan perintahkan supaya ditulis amalan pahala. Orang ni ada dia tulis amalan yang biasa dikerjakan dulu. Ini kata hebat ulama kita buat kita ni, dia tulis ada rumus sesi pendapat dalam kitab Zadul Masir Ibnu Jauzi ni, ada dalam kitab ni dia tulis sebagai nota kaki. Ia tidak dapat mengerjakannya lagi dalam masa tua, dia tak boleh buat dah kerana tua, tapi pahala tak boleh sebab amalan masa muda dia amalan baik. Dia amalan baik. Sebab tu masa PKP baru ni tuan-tuan, Tuan tidak dibenarkan mari masjid. Dan Tuan tak mari masjid, Tuan boleh pahala mari masjid. Sebab apa? Rindu pada masa tu kerana kita biasa mari masjid. Jadi walaupun tak mari, boleh pahala. Boleh pahala. Dan ada hadis lah yang dikatakan pahala syar'i. Jadi rugi yang mari. Apa ya? Dia rugi yang mari. Tak mari tu. Sebab dia melanggar ulil amri. Melanggar perintah, melanggar arahan pemerintah. Bukan rugi tak mari, rugi yang mari. Baik, Tuhan perintahkan malaikat yang menulis amal ibadatnya pada masa hidupnya supaya duduk dekat kubur. Ada juga ni. Supaya orang duduk dekat kuburnya menulis kebajikannya hingga kiamat. Hingga kiamat tu. Dua malaikat tadi. Sini dia tak ayat dua malaikat. Dalam nas asal dalam bahasa Arab dia tulis malakai. Malakai ni mana dua malaikat. Memerintahkan dua malaikat supaya menulis amalan. Supaya duduk dekat kuburnya menulis kebajikannya hingga kiamat. Oleh itu sesungguhnya mengerjakan amal bakti sebelum datangnya masa seorang itu tak dapat mengerjakannya. Jadi masa dia tak lewat ke masa dia sebab dia tua. Itulah tuan-tuan besar. Benda-benda ni kadang-kadang kita tidak. Kalau kita tak baca tafsir, kita tak jumpa lagi benda-benda ni. Tak jumpa lagi. Saking umurnya amalan masa muda. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis Iqtani khamsan qabla khamsin, lebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla harami, muda sebelum masa tua.
isi penuh muda ini dengan sembahyang tahajud masa muda dengan sembahyang tahajud masa tu baru relax. Sebab tabiat kita masa mudanya penuh dengan lagu itu. Itu untung dan tuan-tuan. Baik, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 tu, ayat yang ke-6 baca biar terlintas benda-benda tadi. Jadi kalau kita baca surah At-Tin dia kita fahamlah bahawa ada satu rahsia yang sangat besar. Oh patutlah mukadimah ayat 1, 2, 3 tu main qasam tu Allah Taala bersumpah dengan waktu kuasa itu lagi dengan Allah lagi tu sini. Oh besar kita mau dan bagi hal ini ayat dan besar sungguh. Ini dah penyumbang untuk bagi motivasi untuk kita buat amal ibadat. Amal ibadat. Yang ke-7, sama yukadzibuka ba'du biddin. Sama yukadzibuka ba'du biddin. Sama yukadzibuka. Jika demikian kuasa Allah Ta'ala, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta? Berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternyata dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan. Kamu ayat ada dulu kan? Laqad khalaqnal insan. Insan itu ada banyak pendapat kan? Kalau kita pegangnya manusia. Sebab tu ada ulama tafsir mengatakan ia adalah kandang, dia adalah Al-Walid, dia adalah Abu Jahal, dia adalah Utbah tu. Sebab gini, satu makna, hey Muhammad, alasan apa lagi dia nak mendustakanmu? Buat yang mendustakan agama ni, fama yukadzibuka. Gapo lagi yang menyebabkan dia dustakanmu, hey Muhammad? Kuasa aku begitu mo. Penjelasan mengenai kuasa aku begitu mo jelas. Jadi kebenaranmu wahai Muhammad benar tu jelas. Hari pembalasan benar tu jelas. Fama yukadzibuka. Gapo lagi yang menyebabkan dia tak percaya? Dia ni yang dikatakan antaranya Abu Jahal. Ulama tafsir kata ada sempena nama-nama tadi ni. Gapo dia lagi? Degis tahu mano ki gapo yang tak sih. Kada nak panggil. Ki gapo namo dia tak sih kau yang mengajar lagi. Ki gapo namo dia tak sih semaya lagi. Ki gapo namo dia tak sih pergi ke masjid lagi. Ki gapo namo dia tak sih baca Quran lagi. Ki gapo namo dia tak sih. Banyak tu. Ki gapo namo jelas kita semua Allah Taala kuasa. Allah Taala kuat kita. Allah Taala jauhi rezeki kita. Apa yang seolah-olah hidup tak percaya pada hari akhirat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang lagi yang menyebabkan mereka ingin mendustakan? Mendustakan. Ad-din itu ad-din itu dengan makna al-jaza. Hukum Allah dengan al-jaza maknanya apa yang mendustakan lagi hari pembalasan. Al-jaza ni hari pembalasan. Apa? Alaysa Allahu, bukankah Allah bi'ahkamil hakimin, yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim, iaitu bukankah Allah Ta'ala seadil-adilnya, ya? Allah Ta'ala yang maha adil. Alaysa Allahu bi'ahkamil Rodi yang paling adil, ya. Jadi gapo dia lagi? Bukankah Allah Ta'ala maha adil? Ini menafikan bahawa tak boleh terima lah kalau ada lagi orang yang mendustakan agama. Allah Ta'ala yang begitu adil, ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, apabila kita lafaz ayat. Jadi kalau tak sih lupa, kita baca berulang kali dah di umum baca wazaitun waswati wazaitun demi Tuhan demi buah dan zaitun. Demi buah dan zaitun. Kita baca, lepas tu kita payah ke apa kita syarah mana ni. Barulah kita tak hilang ilmu. Tak hilang ilmu. Kalau boleh kita catat lebih baik. Dan mau bercadang dalam kuliah-kuliah akan datang, mau
Hamba nak bagi, hamba nak tulis ayat dulu betul tu. Lepas tu hamba nak tulis sosok makna, pasal makna sosok tafsirkan pembahasan lagu tu lebih berkesan, lebih berkesan. Tuan-tuan boleh bawa buku tulis dengan bahasa, tulis sosok. Kalau T juga kita tunjuk berapa pendapat ulama yang di pendapat jumhur ulama yang berapa, benda tu lebih bahan daripada kita dengar saja bahasa. Jadi apa pun bisik dengan benda hari kita ada baik lagi. So masa tu kita insya-Allah kalau minggu depan kita cuba dengan cara lagu tu. Kita rasa kalau kita belajar dengan cara tu kita jelas lah kalau kata bodoh sekolah pun. Dan yang kita nampak jelas tafsir seperti satu suara tu jelas boleh. Kalau kita boleh tukar. Kalau kita setakat dengan kenapa kita lupa bulan balik. Saya rasa pun ada hari kita tapi tak ingat. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi apa yang baik itu daripada Allah kalau hadir Allah bermaaf. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami.